Perpustakaan Cendekiawan UiTM Cawangan Terengganu. Okey, saya hari ini adalah sebagai antara bagi sesi resensi buku perpustakaan Cendekiawan UiTM Cawangan Terengganu Kampus Dungun. Okey, untuk makluman, sesi resensi buku ini adalah secara rakaman yang memuatkan video perkongsian resensi atau ulasan buku-buku pilihan warga perpustakaan UiTM Cawangan Terengganu. Okey, objektif perkongsian ini adalah untuk menggalakkan warga UiTM Cawangan Terengganu bermula daripada staf perpustakaan untuk membaca. Okey, semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda semua melalui bahan-bahan bacaan yang dibaca oleh warga perpustakaan lah. Okey, terima kasih dan selamat menonton. Semoga kita semua dapat manfaat daripada apa yang dikongsikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sampailah giliran saya untuk membuat buku review buku. Okay. Dan sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya. Okay, nama saya Syarul Nizam bin Johor, Timbalan Ketua Pustakawan Perpustakaan Cendekiawan UiTM Cawangan Negeri Terengganu. Okay, buku yang saya pilih pada hari ini untuk membuat book review adalah tajuk dia adalah Protokol-protokol mesyuarat para pemimpin ilmuwan Zionis. Okay. So sedikit makluman tentang buku ini adalah buku ini diterjemahkan daripada teks bahasa Rusia ke bahasa Inggeris oleh Encik Viktor Itmakson. Okay. Bekas wartawan akhbar Rusia The Morning Post tahun 1934. Jadi maklumat dalam ni agak lama agaklah. Okay. So dalam buku ini dia menceritakan pelbagai-bagai konspirasi teori tentang Zionis. Okey, para ilmuwan puak Zionis lah. Okey. So dalam buku ini dia menceritakan tentang protokol-protokol para pemimpin Zionis. Buku ni ialah dokumen rahsia di kalangan pemimpin-pemimpin ilmuwan yang direkodkan di dalam dokumen tu adalah hanya berkenaan dengan masalah dalaman orang-orang Israel atau Yahudi saja. Okey. Lebih dari itu dokumen tu juga banyak menyebut tentang masyarakat dunia pada umumnya dan tujuan utama ialah bagaimana untuk menguasai masyarakat dunia termasuk dan terutama sekali dalam dunia Islam dengan lebih teratur dan lebih baiklah untuk kuasai the whole world lah. Okay, the new world order and so forth. Okay, dan dalam buku ini juga dia menceritakan pelbagai-bagai jenis strategi tipu helah. Okay, sehingga mereka berjaya dalam menguasai dunia lah. Okay. Dalam buku ini juga menceritakan tentang The Son of Zion ataupun anak-anak Zion, iaitu mempunyai satu tujuan utama, iaitu menggenggam semua orang selain Yahudi di bawah cengkaman mereka. Okay, mereka nak kuasai dunia, menguasai seluruh manusia-manusia yang ada kat dalam dunia ni. Okay, mereka tidak akan berpuas hati, anak-anak Zion ni tidak akan berpuas hati melainkan setelah menundukkan dunia sehingga takluk keseluruhan. Okey. Jadi buku ini dia bersumberkan daripada fakta. Okey, data-data yang dihimpun dalam buku ini dihimpun dalam bentuk writing ataupun dalam bentuk dokumen. Okey. Jadi buku ini sesuai untuk peminat-peminat konspirasi teori, okey, terutama konspirasi teori tentang Zionis. Okey, seperti panggil banyaklah Stone Mason Group and so forth lah. Jadi buku-buku ni juga tentang boleh dibacalah sebagai penambahan ilmu ataupun penambahan maklumat lah mengenai Zionis punya konspirasi teori. Okey, demikian juga para pembaca juga boleh mengambil berat persoalan tentang
bagaimana cara pemikiran seseorang pemimpin Zionis itu dan di cara mereka melaksanakan plan-plan mereka lah. Okey. Jadi kita ni apa yang kita dapat belajar daripada buku ni adalah kita dapat memahami cara pemikiran orang-orang Zionis ni, kerana yang seperti kita faham, orang-orang Zionis ni adalah musuh kepada umat Islam semua. Okay? In fact, dia musuh kepada semua umat dalam dunia ni. Jadi seperti mana pepatah orang Inggeris mengatakan, know thy enemy. So, bila kita tahu tentang musuh kita dan cara pemikiran dia, mudah untuk kita mematahkan strategi ataupun mematahkan rancangan-rancangan mereka untuk menguasai ataupun menakluk dunia ni. Okey, jadi sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi. Bye. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Asmahani. So hari ini saya nak berkongsi tentang buku yang saya baca. Buku yang saya baca adalah bertajuk 4-1 Mode daripada Mitch Albom. So buku ini mengandungi 197 buku surat, diterbitkan oleh Spear Publication dan diterbitkan pada tahun 2006. So buku ini saya pinjam daripada perpustakaan Cendekiawan. Saya dah 2 kali baca buku ni. Pertama kali saya baca pada tahun 2010. So sekarang saya baca lagi pada tahun 2020. So 10 tahun yang lalu lah. Mungkin interpretasi saya berbeza daripada tahun yang saya baca sebelum ni. Tergantung kepada pengalaman kita lah kan. Okay. So buku ni bersaiz kecil dan senang dibawa ke mana-mana. Mitch Albom ni adalah merupakan salah seorang daripada penulis favourite saya, yang mana buku-buku yang pernah beliau tulis adalah sangat bagus. Antaranya adalah buku Have a Little Faith, The 5 People You Met in Heaven, Tuesdays with Morrie, dan juga buku ni lah. Alright, so buku ini adalah berkenaan dengan Charlie Chick Benetto, seorang pemain baseball yang mempunyai masalah dalam kehidupan dia dari segi kerjaya, kewangan, keluarga, dan juga mempunyai masalah ketagihan alkohol. So dia juga terbawa-bawa kekesalan dia sebab dia tak ada hadir time mak dia meninggal sebab dia pergi main baseball. Okay. So bila dia serabut banyak-banyak ni, dia nak bunuh diri. Dalam perjalanan dia nak bunuh diri itu, dia accident. Jadi bila dia accident, dia pengsan. Sewaktu dia pengsan tu, dia berjumpa dengan arwah mak dia. Dia spend masa dengan arwah mak dia tu dalam tempoh dia pengsan tu. Jadi mak dia banyak memberi nasihat dan merungkaikan masalah-masalah dia tu melalui sepanjang masa yang dia spend dengan mak dia sepanjang dia pengsan tu lah. Okay, so cerita dia banyak memberi menyentuh perasaan yang sebab dia dah mengimbau memori bersama mak dia tu sepanjang dia hidup, dan jadi sedikit sebanyak memberi kesan kepada kita lah, kepada saya lah, yang mana kita flashback yang dia ada dalam buku ni mengimbau kenangan kita dengan mak kita pula, something like that lah. Okay. So watak yang paling bagus dalam buku ni adalah pada saya adalah watak mak dia lah. Macam mana mak dia tu menginsafkan dia. Jadi macam tu. Jadi mak dia digambarkan adalah seorang yang lembut, bertanggungjawab. Mak dia ni macam mana mak dia survive untuk sebab as a single mother untuk membesarkan dia dengan juga adik dia ni. Jadi itulah kisah dia ada dalam buku ni lah. So dalam buku ni juga dia ada macam mana dia flashback momen-momen dia dengan mak dia tu. Daripada section dia ada section times I did not stand out for my mother. Lepas tu dia ada times my mother stood up for me. Jadi macam mana cerita-cerita dia tu banyak memberi
menyentuh perasaan lah, kiranya macam itulah. Okey. Pengajaran daripada buku ni menyentuh tentang kasih sayang seorang ibu dan juga kepada seorang anak. Jadi dia banyak mengimbau, bila masa-masa yang dia mengimbau tu dapat memberi menyentuh perasaan saya lah, sebagai seorang pembaca. Okey. Dan pengajaran utama buku ini adalah the most warmest love in this world adalah kasih sayang seorang ibu. Okey. Dan pengajaran kedua adalah hati-hati ketika membuat keputusan. Sesar dahulu pendapatan, sesar kemudian tak ada berguna. Seperti mana Charlie ni, dia buat keputusan untuk pergi menghadiri game baseball ni, instead of dia pergi ke hospital tengok mak dia meninggal, sakit. Masa tu mak dia sakit, lepas tu mak dia meninggal, baru dah dia rasa bersalah. Okey. Jadi setiap keputusan yang kita ambil pada hari ini, pada saat ini adalah membawa kesan kepada kehidupan kita pada masa akan datang. Okey, kenapa saya nak orang lain baca buku ni juga? Kerana buku ini adalah menceritakan tentang banyak pengajaran untuk kita sebagai seorang anak kepada ibu kita, sama ada ibu kita yang dah ada, yang masih ada, dan juga ataupun ibu kita yang dah tak ada. Jadi sebagai seorang anak, apa yang kita boleh buat dari segi agama kita adalah mendoakan kedua ibu bapa kita dan memberikan dan mengasihi mereka lah. Okey. Hargai ibu kita, hargai orang sekeliling kita, dan hargai masa yang ada untuk kita bersama-sama dengan mereka. Okay. So buku ni boleh didapati di perpustakaan terdekat anda, atau dia masih ada dijual di kedai-kedai buku dengan cover yang berlainan. So masa 2006 ini cover dia. So selamat membaca. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nick Lokman bin Ismail. Pada hari ini saya akan membuat satu ulasan buku yang bertajuk Riwayat Hidup Siti Fatimah Az-Zahra. Okay. Buku ini diterbitkan di Indonesia pada tahun 1982. Ditulis oleh H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini. Okay. Kenapa saya memilih buku ini? Saya memilih buku ini kerana ia merupakan satu buku yang boleh memberikan pendidikan, pengajaran dan pembentukan akhlak. Ya. Fatimah Az-Zahra, mungkin ramai sudah mendengar nama ini, tapi tak ramai di antara kita yang mengetahui tentang kisah hidupnya. Siapa dia Fatimah Az-Zahra ini? Ya. Fatimah Az-Zahra seperti diketahui umum adalah anak bongsu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang anak yang amat dikasihi oleh baginda, yang begitu manja dengan baginda, yang saling berkasih sayang, ya, yang cukup besar pengorbanan beliau dan begitu hebat kepribadian beliau. Az-Zahra, yang dimasukkan Az-Zahra mengikut dalam buku ini adalah membawa perkataan yang bermaksud cemerlang, ya, pintar, terang benderang. Malah digambarkan dalam buku ini bagaimana ketika Fatimah Az-Zahra melakukan ibadah di dalam sebuah mihrab, iaitu ruang sembahyang beliau. Dilaporkan ketika beliau beribadah, cahaya daripada tempat tersebut menerangi, ya, sehingga ke langit, seolah-olah seperti bintang-bintang yang menerangi penghuni bumi. Bayangkan sampai begitu peringkatnya, ya, apabila beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi kita tidak heran, ya, kita tidak merasa heran kerana beliau merupakan anak kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, malah dikatakan juga beliau mempunyai mirip
sama seperti baginda Rasulullah SAW, iaitu dari segi wajahnya yang cantik, ya, yang indah, pribadinya yang mulia, sifatnya yang penuh pengorbanan, ya, dermawan, berani, ya, bijak, ya. Malah beliau merupakan perawi-perawi hadis yang cukup banyak dalam hadis-hadis yang diterbitkan. Dalam buku ini menceritakan kehidupan beliau daripada waktu kecil, remaja, waktu dalam alam rumah tangga, waktu baginda Rasulullah SAW sedang sakit, dan begitulah juga ketika waktu baginda sudah wafat. Banyak kisah-kisah yang menarik dalam buku ini yang mungkin tak pernah kita dengar lagi, yang mana bagi saya satu bahan sejarah yang perlu diketahui oleh semua, ya. Walaupun buku ini menggambarkan walaupun buku ini merupakan satu buku yang menceritakan tentang seorang wanita, tapi isi yang ada dalam buku ini amatlah begitu besar pengertiannya, yang boleh dijadikan sebagai satu panduan dalam kehidupan kita, ya. Malah boleh dijadikan sebagai panduan untuk keluarga kita. Bagaimana hubungan seorang anak dengan seorang bapa, seorang anak perempuan dengan seorang bapa, bagaimana hubungan seorang bapa dengan anak-anak perempuannya, dengan anak-anak perempuan, ya. Banyak kisah-kisah yang begitu mengharukan, menyedihkan, yang begitu menusuk kalbu, ya, apabila kita membaca buku ini. Buku ini tidaklah tebal, tapi penuh dengan pengalaman, penuh dengan pengertian, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan kisah-kisah yang begitu hebat, ya. Jadi kita merasa memang sepatutnya lah, ya, beliau merupakan wanita yang terkemuka di akhirat nanti, ya. Kita perlu tahu buku-buku sebegini perlu dibaca, ya, dalam untuk mendidik jiwa kita, untuk memberikan kekuatan dalam rohani kita, ya. Mungkin ramai yang tak begitu berminat dalam bentuk sejarah, ya, membaca buku-buku sejarah Islam. Tapi sebenarnya melalui sejarahlah kita akan mengetahui banyak perkara. Okay. Saya amat minati penulisan daripada buku daripada negara jiran kita, kerana bagi saya bahasa yang digunakan, bahasa yang ditulis begitu mengasyikkan, seolah-olah kita berada pada zaman tersebut. Akhir kata, disebabkan ruang masa yang begitu terhad yang diberikan, saya rasa tidak mampu, tidak memadai untuk menceritakan segala-galanya berkenaan dengan buku ini pada waktu yang singkat ini. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar ulasan saya ini segeralah mendapatkan buku ini di perpustakaan UiTM Cendekiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Muhammad Kamil bin Ibrahim, menjawat jawatan selaku Pustakawan Kanan dan telah berkhidmat di UiTM selama 16 tahun. InsyaAllah pada kali ini saya akan mengulas tentang sebuah novel tempatan yang berjudul Mereka Yang Tertewas, di mana novel ini adalah terbitan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka dan cetakannya yang pertama adalah pada tahun 1989.
Novel yang berjudul Mereka Yang Tewas ini adalah hasil tulisan daripada Hasanuddin Maisha, di mana novel ini berhalaman sebanyak 211 muka surat. Ianya bukanlah novel bacaan yang biasa kerana novel tempatan ini adalah sebahagian daripada bahan rujukan yang pernah diangkat sebagai buku teks bagi pelajar yang mengambil mata pelajaran sastra di peringkat sijil pelajaran Malaysia pada suatu ketika dahulu. Di mana cetakan pertama bagi edisi pelajar adalah pada tahun 1991. Walaupun buku novel tempatan ini adalah bahan bacaan wajib bagi pelajar yang mengambil mata pelajaran sastra di peringkat sijil pelajaran Malaysia seperti saya yang menduduki peperiksaan tersebut pada tahun 1998, saya secara peribadi tidak pernah menganggap buku ini sekadar novel semata-mata, malah ianya adalah sebuah karya seni penulisan dan pemikiran yang mempunyai nilai yang sangat tinggi bagi sesiapa yang pernah mendalami perjalanan inti patinya. Maka bagi saya tidak hairanlah jika novel yang pernah menjadi buku teks sastra sekolah menengah ini adalah pemenang hadiah penghargaan sayembara hadiah sastra berunsur Islam, anjuran Yayasan Pelajaran Islam dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1988. Secara dasarnya, minat saya untuk mendalami buku-buku yang mempunyai karakter sebegini bermula daripada sejak awal peringkat sekolah menengah, di mana ia bertitik tolak daripada koleksi buku yang disimpan oleh kekanda saya iaitu Puan Makassar binti Ibrahim, di mana beliau adalah seorang graduan daripada Fakulti Bahasa Universiti Malaya, dan alhamdulillah sehingga ke hari ini beliau masih diberi kesihatan yang baik untuk menjalankan amanah sebagai warga pendidik. Saya amat berterima kasih kepada beliau kerana beliaulah yang mencetuskan rasa intuisi yang sangat tinggi dalam diri saya untuk memahami maksud bahasa dan juga sastra Melayu. Okey, kita dapat lihat di sini secara fizikalnya buku ini telah dimamah usia dan telah dijilid semula oleh kami di perpustakaan, di mana apa yang menarik perhatian saya ialah buku ini digunakan pada tahun 1990. Okey, maknanya pinjaman yang kali pertama dibuat dalam perpustakaan ialah pada tahun 1990, iaitu 30 tahun lepas. Seingat saya kulit depannya bukanlah sesuatu yang sangat menarik perhatian bagi sesiapa yang belum pernah membacanya sebelum ini. Tetapi kekuatan novel ini adalah terletak sendiri kepada dia punya judul tersebut, di mana saya menganggap penulis membuat pilihan yang sangat tepat, di mana judul yang dipilih mempunyai nilai yang sangat dominan untuk menimbulkan persoalan di kalangan mereka yang masih belum membaca buku ini, untuk mengetahui siapa sebenarnya mereka yang tertewas itu. Ya, saya ringkaskan di sini bahawa buku novel sastra ini berkisar kepada perjuangan untuk menegakkan syiar Islam dalam kelompok masyarakat di kampung Bukit Stugal. Di situlah pembaca akan dapat mendalami perjalanan seorang lelaki yang bernama Tapa. Beliau yang asalnya seorang yang miskin, berasal daripada kampung padi setempat, yang kemudiannya berhijrah disebabkan oleh pada zaman mudanya beliau telah mewarisi kemiskinan dan hajatnya untuk memperisterikan seorang perempuan itu Mimah, ditolak mentah-mentah pada ketika itulah. Okey, maka Tapa berhijrah ke kampung Bukit Stugal, di mana di kampung tersebut dia telah dijodohkan dengan Jamilah, iaitu guru agamanya sendiri. Okey, dijodohkan dengan Jamilah, itu anak kepada guru agamanya sendiri pada masa itu.
Dan di situlah bermulanya usaha Lebaipah ni ataupun TAPA tadi untuk menyebarkan ajaran Islam di kampung Bukit Setegal. Dalam usahanya lah, pelbagai kerja khianat, caci maki daripada penduduk kampung dan pelbagai lagi fitnah dilemparkan kepada Lebaipah tadi dalam usaha untuk menyekat hasratnya untuk menyebarkan agama. Walau bagaimanapun disebabkan oleh pegangan hidup dan juga pendirian Lebaipah tadi yang sangat banyak mencontohi nilai-nilai akhlak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan ajaran Islam, telah mampu mengubah pemikiran penduduk kampung untuk menerima syiar Islam dan sedar atas kesalahan yang pernah mereka lakukan kepada beliau. Pengakhirannya bukan biasa kerana liku perjalanan ceritanya syarat dengan ujian yang telah melanda diri Lebaipah itu sendiri. Apa yang menariknya tentang buku ini ialah penulis telah menterjemahkan dengan indah nilai-nilai kesetiaan dan kepercayaan kepada ajaran agama Islam, nilai setitik keringat dan darah dalam memperjuangkan panji-panji Allah, nilai menghormati sesama insan, nilai rendah diri, murah hati dalam berkongsi rezeki, serta nilai adat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, dan penulis mampu menunjukkan jati diri serta identiti bangsa Melayu itu sendiri. Walaupun selepas 22 tahun, hari ini saya masih merasakan bahawa penulis mampu membawa pembaca masuk ke dalam dunia Lebaipah dan pembaca sendiri akan dapat merasakan bahawa dirinya adalah sebahagian daripada kelompok individu yang tinggal di dalam kampung Bukit Setegal itu. Namun antara kekurangan yang saya rasa agak janggal dalam buku ini ialah penulis menggunakan perkataan dan juga olahan bahasa yang bagi saya kadang-kadang agak berat untuk sesetengah orang menerima istilah sastra itu sendiri. Okey, sehingga kan ada sebahagian penceritaannya seolah-olah agak jelas ditujukan kepada pecinta dunia sastra. Walaupun ia agak memihak kepada golongan tertentu, saya merasakan secara langsung ia sebenarnya meletakkan karya ini di tahap yang tersendiri. Saya pasti pecinta sastra akan sangat menghargai dan mengingati buku ini. Okey, buku ini boleh dipinjam oleh tuan-puan daripada Perpustakaan Cendekiawan UiTM Cawangan Terengganu, kampus Dungun, di mana nombor panggilannya adalah PL5139H37 H3, dan ini adalah naskah yang pertama di sini. Sebelum berpisah, saya suka untuk kongsikan sedikit bait-bait antara peringatan terakhir dalam buku ini kepada anda semua, di mana petikan yang saya ambil ialah berdiri di atas suatu kesedaran, Lebaipah amat menginsafi bahawa menyeru kepada kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran tidak mampu dilaksanakan berseorangan. Seorang Muslim itu merupakan binaan kepada yang lain, seumpama batu-bata yang akan meneguh dan mengukuhkan antara satu sama lain. Jadi kita dapat faham di sini bahawa sesiapa pun diri kita pada hari ini ialah hakikatnya yang sebenar bahawa kita ini bukan sesiapa pun tanpa orang lain. Okey, itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada saya sendiri. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmahani. So hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan sebuah buku yang saya baca, iaitu bertajuk Operation Nasi Kerabu, Finding Patani in an Islamic Insurgency. Okay, so ini buku dia. Right, buku ini ditulis oleh Zan Azli, mempunyai 111 muka surat, diterbitkan oleh Gerak Budaya Enterprise pada tahun 2017.
So saya dapat buku ni semasa saya pergi ke Big Bad Wolf dengan harga RM10 sahaja. Alright, Zan Azli ni adalah seorang penulis, broadcaster dan juga jurnalis. Dia juga menyampaikan lecture dalam bidang jurnalism dan juga pembikinan filem dekat beberapa universiti di Malaysia. Dia juga mempunyai sebuah media company yang diberi nama Fadbidin Media di Kuala Lumpur. Dia ni telah menulis sebanyak lebih kurang 7 buah buku bersifat independent dokumentaris. Okay, dan buku ni mempunyai 12 chapter. Okay, menceritakan tentang kehidupan di zon perang, iaitu di Patani. Okay, Zan Azli menyifatkan bahawa Patani ni, peperangan di Patani ni kurang mendapat liputan di media, tidak seperti dengan perang di Iraq ataupun Syria. Jadi merupakan konflik terpencil lah yang yang berlaku di dunia lah. Okey. Alright, Zan Azli ni dia pergi ke Patani, berjumpa dengan seorang jurnalis kat sana yang bernama Dania, yang juga merupakan seorang koresponden di Southern Thailand untuk Media Prima. Okay. Ada TV3, NTV7 dan juga ATV, dan juga dia merupakan seorang yang bekerja sebagai wartawan di New York Times. Okay, yang based dekat Thailand. Okay. Alright. Buku ini menceritakan tentang macam mana Zan Azli ni ingin menjalani kehidupan dan juga hidup seharian di Patani. Okay. Kat sana banyak cerita-cerita yang dikongsikan ni yang menyentuh tentang isu kebudayaan Melayu dan juga Islam, dan ada sedikit berkenaan dengan pendidikan. Okay. Dekat sana sebenarnya tidaklah seteruk seperti yang digambarkan di media, yang mana kehidupan kat sana orang hidup seperti biasa juga, makan di kedai kopi, lepak di KFC dan bersekolah di sekolah seperti biasa lah, bekerja seperti biasa. Sektor-sektor industrian berjalan seperti biasa, cuma diorang lebih berwaspada kerana pengebom berani mati ni ada di mana-mana sahajalah. Jadi diorang lebih berwaspada sebab hidup mesti terus kan. Jadi apa yang saya dapat daripada buku ini menyatakan bahawa kehidupan di zon perang tidaklah seperti apa yang digambarkan di media. So kita kena lebih baca dan lebih discover berkenaan dengan perang ni daripada banyak media yang lain-lain lah, tidak hanya pada TV sahaja. Okay. Dan saya dapat tahu bahawa praktis agama adalah dipengaruhi oleh kehidupan harian mereka, yang mana kat Patani ni budaya Buddhism ni lebih mempengaruhi macam mana kehidupan praktis agama Islam kita ni di sana. Okey. Dia juga menjelaskan tentang perbezaan budaya, yang mana budaya cara hidup di sana dan praktis agama Islam, semangat patriotik di kalangan masyarakat Patani adalah berbeza dengan kita lah. Okey. Alright, compared to Malaysia, kita harus sangat bersyukur yang mana kehidupan di sana walaupun seperti biasa tapi masih ada perasaan takut-takut lah. Tapi kat Malaysia ni kita hidup aman damai. Zan Azli juga menyifatkan bahawa bunyi bom kat sana tu seperti mana bunyi bunga api di Malaysia time perayaan. So kita boleh gambarkan lah. Okay. Dekat buku ni juga ada QR code di belakang buku. Okay. Ini QR code yang mana Zan Azli share juga berkenaan dengan dokumentari ni dalam bentuk video. Okay. Ada dekat YouTube lah. Okay. So sebenarnya Zan Azli tulis buku ni disebabkan oleh dia nak buat filem, tapi filem tu dah di-ban sebab political reasons. Jadi Zan Azli ni dia tulis buku ini untuk dia share berkenaan dengan apa yang dia dapat daripada travel yang dia pergi dekat Patani ni. Okay, pemberontakan Islam yang digambarkan kat sana tu tidaklah menyatakan bahawa orang Islam ni takut untuk hidup kat sana. Dia hidup seperti biasa. Okay. Cumanya yelah ada yang konflik konflik politik
agama tu adalah hanya pada segelintir orang kat sana. Okay. Alright, kenapa saya nak orang lain juga baca buku ni? Jadi bila kita baca buku ni, sebenarnya kita dapat tahu kehidupan di zon perang ni tidaklah teruk, masih hidup seperti biasa dan sebagainya. Jadi kena bacalah buku ni baru kita dapat tahu apa lifestyle ataupun cara hidup orang di kawasan zon perang. Okey. So buku ni sangat bagus untuk dibaca kerana English yang dia gunakan dalam buku ni adalah sangat mudah untuk senang untuk difahami, boleh dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Okay. Dan ada elemen jokes, humor yang ada dalam ni. Jadi bila kita baca tak adalah bosan, tak adalah boring kan, boleh baca sampai habis dalam masa satu hari pun boleh. Okay. Alright, so dapatkan buku ni di kedai-kedai buku yang berdekatan. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Nok Iswati binti Aris daripada Perpustakaan Cendekiawan Kampus Dungu. Hari ini saya nak share ataupun berkongsi sedikit mengenai buku yang telah saya pilih, iaitu Manisnya Persaudaraan dalam Islam. Okey, buku ini adalah terbitan daripada Telaga Biru Sdn Bhd. Okey, mempunyai dua pengarangnya, iaitu Encik Zuhaili Saiman dan diikuti oleh Puan Izzati Farhana Mahazir. Okey, buku ini mengagumi dan mengandungi 120, lebih kurang 124 muka surat. Okey, tak banyak, walaupun dia nampak kecil, kecil dan nipis, tetapi dia punya isi-isi dia, kisah-kisah dia adalah kisah-kisahnya secara ringkas, padat dan santai, dan membolehkan kita fahami konsep, iaitu manisnya persaudaraan dalam Islam. Okey, ya, di samping itu juga kita ketahui bahawa konsep persaudaraan dari sini adalah merupakan ukhuwah, adalah ikatan jiwa yang melahirkan perasaan, kasih sayang, cinta dan penghormatan mendalam terhadap setiap individu yang ditaukan oleh akidah Islam. Ini adalah merupakan Islamiah yang sebenar. Okey, yang kita ketahui bahawa Islam ni telah wujud pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana pada zaman tersebut Nabi Muhammad SAW telah berjaya memecahkan tembok pemisah antara manusia dari segi bangsa, warna kulit, pangkat serta harta, supaya tidak membezakan antara persaudaraan dalam Islam ini. Okay, buku ini juga merangkumi bab-bab yang terpilih, bab-bab yang terpilih iaitu terdapat 5 bab. Okay, setiap bab yang dituliskan itu mempunyai kisah-kisah teladang yang ringkas, yang memberi inspirasi dan mendidik jiwa kita supaya mendalami, iaitu dan memahami konsep persaudaraan dalam Islam yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, di mana buku ini tidak banyak, ringkas dan padat mengenai isinya, dan kita dapat mengetahui konsepnya dari segi konsep dan dasar akidah Islam secara mudah dan ringan, serta mempunyai panduan dan tip menghayati ukhuwah yang sebenar. Saya mensyukurkan buku-buku ini supaya kita mendalami dari konsep-konsep persaudaraan Islam, di mana kita boleh, ya, konsep-konsep Islam ni merupakan yang dipraktikkan seharian, merupakan antara kewajipan umat Islam pada hari ini adalah untuk memperbaiki hubungan persaudaraan yang telah dijalinkan agar menepati garis panduan syariat Islam dalam melaksanakan gerak kerja Islam. Okay, di samping itu juga persaudaraan yang kuat menjadi tunjang dan asas kepada kesatuan umat Islam. Okay,
saya berharap anda-anda semua dapat mendalami konsep buku itu, Manisnya Perpustakaan dalam Islam, kerana dia menerangkan konsep yang ringkas, padat dan santai, dan kita boleh jadikan amalan kepada kehidupan sehari-hari, di mana konsep ini kita sudah praktikkan dalam kehidupan harian, seperti saling tolong menolong, menasihati sesama persaudaraan dalam Islam. Okey, setakat sampai di sini sajalah untuk view saya, di mana anda semua boleh mendapati buku ni di Perpustakaan Cendekiawan, Kampus Dungun, di mana tajuknya walaupun amat ringkas, padat dan santai, untuk kita mendalami dalam kehidupan saya. Okeylah. Setakat ini saja untuk dari saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum semua. Harap semua orang sihat hendaknya ya. Sebelum tu saya mau perkenalkan diri saya dulu. Saya Hafsah Mustafa, bekerja sebagai pembantu pustakawan di Universiti Teknologi Mara, Cawangan Terengganu, Kampus Dungun. Hari ini saya akan membuat sedikit ulasan buku. Saya memilih buku yang bertajuk Tiada Noktah Demi Sebuah Cita-Cita dan Cinta. Maaf, hari ini saya tak ada buku tu di hadapan, tapi di hujung rakaman video ini saya akan tunjuk bagaimana rupa bentuk buku tersebut. Buku yang saya akan cover ini boleh kita dapati di bookstore ataupun boleh membuat pembelian secara online. Naskah ini saya pinjam daripada anak saudara saya telah mengikuti program Jati Diri, dan buku ini diberikan secara percuma oleh pihak penganjur. Ia tidak terlalu tebal dan hanya sedang-sedang saja. Buku ini setebal 164 muka surat sahaja dan diterbitkan oleh Megaman Leadership Konsultasi pada tahun 2015. Kalau tanya pendapat saya tentang pandangan pertama bila terpandang pada buku ini, satu yang saya cakap, buku ini tak tebal. Yang keduanya ialah tajuk buku ini tak terlalu puitis. Mungkin setengah orang yang suka tajuknya puitis, tapi tidak bagi saya yang suka santai-santai sahaja. Sebelum saya membuat ulasan, saya kongsikan sedikit dahulu kisah biodata penulis Mufawa Farid, nama pena dia atau nama sebenarnya Muhammad Farid Bajri Hanif, yang merupakan seorang mahasiswa di Universiti Islam Antarabangsa yang berjurusan undang-undang pada waktu ini buku ini diterbitkan. Beliau cukup gemar menyentuh isu-isu semasa di dalam setiap penulisannya. Beliau ketika dalam menilai sesuatu isu dan lebih gemar memberikan ayat-ayat yang mudah difahami oleh orang awam, contohnya macam kita lah. Bagi saya, ini pertama kali saya membaca, mendengar nama dan membaca hasil nengkilan penulis ini. Bagi saya tak salah untuk kita mencuba membaca dan memahami apa yang ada dalam naskah tersebut. Buku Tiada Noktah ini merupakan sebuah naskah santai yang digarap cantik, kemas oleh seorang anak muda yang sangat-sangat cukup aktif dalam lapangan kemasyarakatannya, khususnya kelompok pelajar. Mufawa Farid terbukti berjaya menarik perhatian rakan-rakan segenerasinya dengan kupasan isu-isu semasa yang melingkari anak muda sekarang ni. Antara banyak isu yang beliau kongsikan, beliau bangkitkan. Untuk pengetahuan semua, dalam buku Tiada Noktah ini terdapat 25 subtopik yang diketengahkan. 25 isu lah yang kita katakan diketengahkan oleh penulis. Saya taklah akan buat semua ulasan untuk semua chapter, semua subtopik, tapi hanya segelintir saja saya akan buat ulasan ni.
Antara isu-isu yang dibangkitkan ialah anak muda, jangan kahwin awal, daribang gadis kepada kereta api, pendakwah lelaki yang poyo, guru dahulu, guru sekarang, peminta sedekah dari Kedah. Banyak lagi, dan yang terakhirnya ialah tiada nokta. Untuk tajuk yang saya pilih ialah orang muda jangan kahwin awal. Penulis sebenarnya membicarakan tentang kegarahan anak muda sekarang ini yang masih lagi orang kata ditanggung oleh mak ayah, ibu bapa, mam, pa, ma, yang seakan dengannya, tapi masih telah memikirkan untuk kehidupan berdua, untuk berkahwin. Tak salah pun sebenarnya. Bukan penulis membangkang, tapi menceritakan apa yang berlaku sebenarnya. Ya, kahwin awal ni tak salah. Ramai yang cakap nak elak maksiat, nak murahkan rezeki. Tapi kalau tiada semua pendapatan, tiada ilmu untuk mengendalikan rumah tangga itu, macam mana kita nak murah rezekinya? Yang penting hati kena kental, kewangan kena kukuh dan untuk tidak menyusahkan keluarga, terutama ibu bapa. Yang kedua pula, isu yang dibangkitkan di sini ialah pendakwah yang poyo. Dalam penulisan beliau, pendakwah muda sekarang ni jarang membincangkan tentang masalah sebenar yang berlaku di sekeliling. Sebaliknya, mereka lebih cenderung menghukum dahulu sebelum menilai dan memberikan pandangan mereka. Contohnya, gejala sosial yang berlaku, disalahkan 100% kepada pihak wanita. Sedangkan kalau kita melihat skop konteks yang meluasnya, bukan salah satu pihak saja, meliputi semua pihak dan semua. Inilah yang dikatakan pemuda pendakwah sekarang perlu ada rasa cakna, perlu ada rasa prihatin dengan cara untuk macam mana mereka ini boleh menyelesaikan masalah tersebut. Jangan menghukum, jangan orang cakap membabi tuli, membuta tuli memberikan keputusan itu. Topik terakhir yang sebenarnya yang digarap dalam naskah ini ialah tiada nokta. Bersesuaian dengan tajuknya, tiada nokta. Penulis memberitahu tidak akan ada titik nokta dalam beliau menulis dan menyebarkan ilmu kepada masyarakat, dan tidak akan terhenti di sini sahaja. InsyaAllah kemungkinan beliau akan menulis lagi untuk naskah-naskah karya-karya nukilan beliau di masa akan datang. Pada pendapat saya, buku ini saya rasakan boleh pergi jauh, bagus, bagi peluang pada buku ini. It not waste your time and money sebenarnya. Apa yang ditulis sebenarnya membuka mata dan mendidik hati kita. Tegurannya serius tapi masih beradab. Serius beradab orang-orang katakan. Bukan serius Hindu yang berjengkelkan, yang macam setengah orang fikir, oh akulah yang terbaik, akulah yang hebat, orang lain lah yang munafik. Cacah macam tu. Penulis juga mengaku dia juga bukan yang budak baik juga. Dia juga ada buat silap, dia pemalas, dia kaki tidur dalam kelas. Apa yang diceritakan adalah yang berlaku di sekeliling kita, yang berlaku dalam diri kita sehari-hari ini. Ada beberapa nasihat yang dalam kritika sosial diselipkan kepada pembaca, khususnya anak muda dalam memastikan hidup ini penuh dengan cita-cita dan cinta, bukan berlalu dengan sia-sia saja. Apa lagi yang saya nampak ialah sebuah penulis ini membicarakan atau menulis sebuah buku yang banyak menyentuh isu blind spot dalam masyarakat kita. Penulis begitu melahirkan harapan yang begitu tinggi melalui penulisannya, supaya agar dapat dibina sebuah tamadun berilmu dan berintelektual di Malaysia ni. Cuma sehingga kini saya masih belum perolehi jawapan yang pasti mengapa terdapat sesetengah perkataan seperti masih, untuk, kasih yang dieja seperti orang-orang lama dahulu. Contohnya masih, M-A-S-E-H, bukan dieja M-A-S-I-H. Lagi satu contohnya untuk.
Dia eja UNTOK, bukan UNTUK. Saya tak pasti kenapa dieja begitu rupa tidak dengan ejaan yang baik dan sempurna. Tapi itu hanyalah segelintir ataupun cebisan sahaja yang saya nampak di sini. Tapi yang selain itu, segala isu dan situasi dikupas begitu santai dan ilmiah. Ia mampu membuka minda kita, membuka minda pelajar, pembaca dan membina common sense dalam jiwa. Saya rasa itu dah cukup memadai. Memang saya cukup berhati dengan buku ini dan rasanya tak rugi untuk kita dapatkan buku ini. Thumbs up dari saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Ayu Zawahi Amran, pembantu Pustakawan Kanan, Perpustakaan Cendekiawan, UiTM Terengganu. Okey, ini adalah buku pilihan saya, 19 Hari Untuk Rasa Bahagia. Buku ini mempunyai 259 kesurat. Penulisnya adalah The Faiz Ibrahim dan penerbitnya adalah The Buku, The B-O-O-K-U, The Buku. Okey, buku ni saya beli secara online dengan harga RM22 sahaja. Saya order semalam, hari ni sampai. Cepat kan? Buku ni adalah berkisahkan tentang motivasi. Ianya sesuai untuk semua golongan yang pernah merasa down, hilang arah, pernah menyalahkan takdir. Dan penulis ini mendidik kita untuk kembali bangkit, bina balik semangat dan kembali percaya kepada qada dan qadar Tuhan. Takkan menyalahkan diri sendiri lagi. Buku ini penuh dengan kata-kata hikmah. Dan antara kata-kata hikmah yang saya suka dalam ni adalah, aku pernah rasa apa yang kau rasa dan aku tak boleh nak paksa kau untuk terus boleh bangkit. Tapi jika kau percaya apa yang aku katakan ini, aku yakin kau boleh lebih bahagia jika kau berdiri dan cuba untuk jalan semula. Satu lagi yang saya suka, Tuhan sayang kau dan Tuhan tahu apa yang kau mampu tanggung dan tidak mampu hadap. Okey, dan last sekali, kata-kata hikmah yang paling saya suka, Allah nak berikan kau sesuatu yang lebih baik dan Allah nak ajar kau sesuatu. Jangan sedih-sedih sebab nanti selepas Allah duga sikit, Allah akan bagi kau ganjaran yang paling indah dekat dunia dan akhirat nanti. Dalam buku ini juga penulis menyatakan yang dia adalah seorang yang overthinking. Yang dia dilahirkan sebagai seorang yang overthinking. Okey, sejujurnya di sini Ayu nak nyatakan yang saya juga adalah seorang yang overthinking. Selalu fikir benda yang bukan-bukan, yang belum berlaku lagi pun saya selalu fikir. Jadi sekarang ni penulis nyatakan kat dalam ni, setiap apa yang kita fikir, apa yang kita ucapkan kat mulut, benda tu yang Tuhan takkan pernah sesekali membiarkan doa-doa kita tu yang kita akan pulang dengan tangan kosong. Takkan. Jadi maknanya Tuhan akan kabulkan apa yang kita fikir tu, apa yang kita ucapkan. Dan di sini kesimpulannya, kalau ditanya kenapa saya nak semua orang baca buku ni, sebab saya yakin semua orang ada masa jatuh dan bangunnya. Dan di sini kalau ditanya lagi kenapa saya nak semua orang baca buku ni, sebab saya nak semua orang rasa bahagia macam saya, macam kami.